Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah Waidah binti Muhammad Fauzi. Nombor matrik saya 2022815802. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurwardina Wafi binti Romdi. Nombor matrik saya 2022458426. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Naam Mirza Shazmira Natasha binti Muhammad Sofi. Nombor matrik 2022831332. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurfarah binti Abdul Rahim dan nombor matrik saya adalah 2022494768. Semua orang perlukan pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah untuk membantu manusia mengembangkan kemahiran, kebolehan dan pengetahuan mereka supaya mereka dapat berjaya dalam kehidupan mereka. Kesedaran tentang pendidikan amatlah penting. Makanya, di Malaysia, bagi mencapai ilmu pendidikan yang memberangsangkan, telah wujudnya falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan telah wujud dan terbina sejak dari kita merdeka lagi. Ia terbentuk untuk membina bangsa dan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan juga menitik beratkan cara pengurusan dan perkembangan kurikulum untuk semua sekolah di Malaysia bagi merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan dalam sukatan pelajaran dan rancangan pelajaran. Selain itu, wujudnya dasar pendidikan di mana ianya untuk memenuhi aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan di Malaysia telah diperluaskan pada peringkat antarabangsa demi memacu kemajuan negara dan melahirkan ramai warga negara kelas pertama. Dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melakukan kajian semula sistem pendidikan negara ini secara menyeluruh dalam usaha untuk mencapai visi dan misi pendidikan dan aspirasi murid yang dapat memenuhi keperluan negara pada masa yang akan datang. Kemenjadian murid adalah outcome atau rupa bentuk insan yang Kementerian Pendidikan Malaysia mahu hasilkan dari kerja buat mereka sendiri. Sama ada ia benar-benar terjadi dengan sempurna, kurang sempurna atau tidak menjadi langsung. Rupa bentuk insan yang Kementerian mahukan itu telah digaris secara sempurna dan bertulis dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Kemenjadian murid dilihat melalui 3 aspek iaitu akademik, kokurikulum dan sosial. Transformasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah bertujuan untuk mengatasi masalah murid dari segi akademik, kokurikulum dan sosial. Keberkesanan sesebuah sekolah bergantung kepada kemenjadian murid yang tidak akan dapat dicapai sekiranya pihak-pihak yang terlibat tidak dapat mengenal pasti apakah konsep sebenarnya kemenjadian murid ini. Kemenjadian murid di sesebuah sekolah adalah hasil usaha pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan pelajar di sekolah. Kemenjadian murid dapat dicapai sekiranya pihak yang terlibat memahami dengan jelas apakah matlamat utama mereka terhadap sistem pendidikan yang mereka berikan. Antara masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah ialah murid masih lagi belum fasih membaca pada umur 7 tahun, kehadiran murid ke sekolah semakin merosot, pelajar kurang aktif dan kurang menonjol di dalam kelas, masalah disiplin murid dan perubahan sistem yang tergesa-gesa menyebabkan murid kurang fokus di dalam pelajaran. Dan tidak lupa juga ketidakberkesanan program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk kami sekumpulan mengenal pasti dan memahami apakah itu pendidikan. Dengan adanya kajian ini, kami juga dapat menguasai kemahiran memperoleh maklumat, membaca dan menganalisa data serta maklumat. Kajian ini juga dapat menambah pemahaman kami sekumpulan tentang apa itu pendidikan dan bagaimanakah pendidikan dapat membentuk kemenjadian murid kini. Di samping itu, kami juga dapat pendedahan tentang usaha-usaha kerajaan bagi membentuk kemenjadian murid kini. Objektif kajian yang seterusnya ialah kajian ini juga membolehkan kami membuat rumusan tentang usaha-usaha yang dilakukan kerajaan bagi membentuk kemenjadian murid kini agar selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Metodologi membawa maksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kajian atau disiplin. Dalam maksud lain, metodologi ialah kaedah, teknik, gaya, ragam, rentak, corak dan sistem. Metodologi juga membawa maksud ilmu tentang metod atau disiplin yang digunakan semasa melakukan kajian tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metodologi kajian merujuk kepada kaedah yang paling sesuai untuk menjalankan penyelidikan dan menentukan tata cara yang efektif bagi menjawab permasalahan kajian. Metodologi kajian juga akan menerangkan sebab dan kenapa para pengkaji menggunakan kaedah tersebut.
Tujuan metodologi kajian ini ialah supaya dapat membantu pembaca dalam memahami dengan lebih terperinci tentang kaedah dan proses kajian. Kaedah kajian yang kami gunakan ialah kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan ialah segala usaha yang dilakukan untuk mengumpul maklumat yang berkaitan dengan masalah atau topik yang dikaji. Kaedah ini boleh dilakukan melalui pembacaan buku ilmiah, laporan penyelidikan, karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber bercetak maupun elektronik lain. Antara kajian perpustakaan yang kami gunakan ialah melayari internet. Kami telah menemui pelbagai maklumat mengenai sistem pendidikan di Malaysia dengan melayari internet. Kami juga memperolehi pelbagai maklumat melalui kaedah ini. Antaranya ialah kami melayari laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia dan laman web yang berkaitan seperti artikel dan tesis. Yang kedua ialah buku ilmiah. Kajian juga dilakukan dengan mencari maklumat melalui buku ilmiah yang terdapat di perpustakaan. Antara buku ilmiah yang kami peroleh ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Buku ini diterbitkan pada tahun 2013. Yang ketiga ialah Kerataan Akhbar dan Surat Rasmi. Kerataan Akhbar juga merupakan salah satu sumber yang kami peroleh. Kerataan Akhbar ini mempunyai banyak isu-isu terkini mengenai pendidikan yang dipertengahkan oleh pihak atasan. Antara akhbar yang menceritakan berkaitan hal pendidikan di Malaysia ialah berita harian dan surat siaran, iaitu surat rasmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi menzahirkan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan ke arah melahirkan murid yang seimbang, pelbagai program telah dilakukan dan diusahakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu yang pertama, konsep Sekolahku Sejahtera. Konsep Sekolahku Sejahtera ini telah diperkenalkan pada awal tahun 2022 oleh Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razzie Didin di Putrajaya. Konsep ini diperkenalkan kepada semua adalah kerana untuk menerapkan elemen nilai murni dalam jati diri murid dan juga guru. Tujuan konsep ini diperkenalkan adalah untuk pembentukan budaya yang baik di kalangan murid agar mereka dapat mengaplikasikan budaya yang baik ini sepanjang hayat mereka. Seterusnya, konsep ini bertujuan untuk menghidupkan suasana sekolah yang selamat, aman, selesa, menggembirakan dan sebagainya lagi. Konsep ini juga amat relevan kepada murid-murid kerana dapat membantu mereka menerokai idea yang baharu dan membantu mereka menjadi seorang yang inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan pelbagai masalah. Terdapat 14 elemen sejahtera yang diterapkan dalam konsep ini. Bermula dengan elemen selamat, seronok, sihat, etika, empati, jati diri, adab sopan, harmoni, tekun, teliti, terampil, eksplorasi, rasional dan artikulasi. Akhir sekali, konsep baru ini adalah satu pendekatan yang menyeluruh untuk membantu guru-guru dan sekolah untuk membentuk kemenjadian murid pada zaman kini, seperti yang dikata oleh Datuk Dr. Razzie Didin. Pelaksanaan KEBAT dalam sistem persekolahan menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan sistematik yang merangkumi 7 elemen yang terdiri daripada 3 elemen utama iaitu kurikulum, pedagogi dan pentaksiran data serta 4 elemen sokongan iaitu kokurikulum, sokongan komuniti dan swasta, sumber serta bina upaya. Elemen utama kurikulum yang menyediakan standard KEBAT dari prasekolah sehingga tingkatan 5 seperti penulisan KEBAT dalam buku-buku teks sekolah yang banyak menyediakan latihan berfikir melalui soalan-soalan yang mencabar untuk mencetus minda murid. Selain itu, susun atur bilik darjah yang berpusatkan murid di mana murid duduk dalam kumpulan yang membolehkan murid mudah berinteraksi dan berkolaborasi sesama mereka dan para guru. Seterusnya, elemen pedagogi KEBAT adalah berdasarkan penggunaan alat berfikir seperti program iThink yang penggunaannya amat efektif dalam bilik darjah. Elemen utama yang terakhir adalah pentaksiran yang meningkatkan peratusan dan kualiti soalan pentaksiran. Pentaksiran ini menyediakan manual pembidang item KEBAT yang menerapkan soalan-soalan yang memerlukan daya fikir tinggi dalam penyelesaian masalah serta kefahaman murid dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Elemen sokongan kokurikulum pula menyediakan toolkit untuk penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan. Yang kedua pula, sokongan komuniti dan swasta merupakan mekanisme galakan penyertaan komuniti dan swasta untuk menyokong KEBAT dalam aktiviti di sekolah seperti program sekolah angkat yang bertujuan untuk berkongsi kepakaran kepada murid daripada syarikat swasta, agensi kerajaan dan bukan kerajaan.
Elemen sokongan bina upaya disediakan melalui latihan kebat kepada guru supaya para guru dapat meningkatkan tahap kompetensi mereka dalam kebat. Ianya dilaksanakan secara komprehensif, intensif dan berterusan melalui pelbagai kaedah seperti latihan, pembelajaran komuniti dan secara terarah ke diri. Akhir sekali, elemen sokongan bahan merupakan sumber yang harus distruktur bagi menzahirkan pengupayaan aplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperoleh oleh murid bagi membantu mereka membuat refleksi, menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat keputusan. Dari segi pengisian bahan sumber pula, kandungan perlu menyediakan peluang kepada murid berinteraksi dengan bahan melalui aktiviti pembelajaran yang mencabar murid mengaplikasikan kebat. Usaha seterusnya yang dilakukan oleh kementerian ialah pemansuhan dasar pengasingan kelas mengikut tahap pendidikan akademik murid. Sekitar tahun 2017, Kementerian Pendidikan telah mengambil satu langkah drastik di mana sekolah-sekolah hendaklah menghentikan pengasingan kelas mengikut tahap pencapaian murid. Hal ini kerana kaedah pengasingan kelas ini dilihat memberi kesan psikologi kepada murid-murid. Adalah tidak wajar untuk kita menilai tahap kepandaian seseorang murid, terutama pelajar sekolah rendah, kerana mereka masih berada di fasa untuk mengenali potensi diri masing-masing. Selain itu, isu ini juga sering menjadi perbualan hangat oleh ibu bapa kerana kaedah pengasingan kelas ini dilihat merupakan kaedah bersifat diskriminasi dan mendatangkan kesan yang negatif. Oleh yang demikian, adalah wajar bagi kementerian meneruskan pemansuhan dasar pengasingan kelas ini kerana ia sejajar dan sesuai dengan prinsip pendidikan holistik yang menjadi tunjang kepada pendidikan di negara kita ini. Dengan berlakunya pemansuhan ini, tidak akan ada lagi istilah murid kelas belakang dan kelas hadapan yang sering menjadi buang mulut di sekolah, sehingga ada yang menyebabkan perbalahan. Selain daripada itu, murid yang agak lemah dalam pelajaran tidak lagi merasa rendah diri, dipinggirkan dan kurang dihargai kerana berada di kelas yang corot. Pengasingan kelas mengikut tahap pencapaian akademik juga akan mendorong murid untuk tidak bergaul dengan pelajar dari kelas lain. Apabila tiada pengasingan kelas mengikut tahap pendidikan, murid yang sedikit perlahan dalam pelajaran dapat menjadikan pelajar yang cepat tangkap dalam pelajaran sebagai contoh dan juga pembimbing rakan sebaya. Seperti yang kita sedia maklum, kadangkala setengah murid mungkin tidak dapat menangkap apa yang diajar oleh guru, tetapi mereka cepat faham apabila diterangkan oleh rakan mereka. Oleh itu, wajarlah pemansuhan pengasihan kelas mengikut tahap pendidikan ini dikekalkan kerana ia memberi kesan yang positif terutamanya kepada murid yang lemah dalam pelajaran. Sistem pendidikan Malaysia menjalankan pelan enam aspirasi murid bertujuan untuk memastikan setiap murid mencapai potensi sepenuhnya. Ia termasuk guru, pemimpin sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Setiap orang mempunyai peranan untuk memastikan generasi muda ini mencapai aspirasi ini. Pelan ini akan terus menterjemah semangat falsafah pendidikan kebangsaan yang merancang pendidikan yang seimbang sebagai asas untuk mencapai aspirasi murid. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia juga mengambil iktibar daripada sistem pendidikan berprestasi tinggi yang membangunkan sifat dan kecekapan tertentu yang diperlukan oleh pelajar untuk berjaya dan berkembang maju dalam dunia global yang semakin mencabar ini. Antara 6 ciri aspirasi murid ialah: yang pertama, pengetahuan. Pada peringkat paling asas, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya. Ciri ini melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas serta berfungsi secara berkesan dalam masyarakat bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Di samping itu, penting bagi murid menguasai mata pelajaran teras seperti Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah. Mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain seperti seni, muzik dan sukan. Selain pengetahuan dalam bidang ini, murid juga perlu mempunyai keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan ini dalam situasi seharian. Ciri yang kedua ialah kemahiran berfikir. Setiap murid perlu membina kemahiran inquiry dan belajar cara untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat supaya mereka boleh menghubungkaitkan pelbagai pengetahuan dan mewujudkan pengetahuan yang baru. Kemahiran berfikir aras tinggi dan kemampuan untuk melakukan inovasi amat kritikal dalam dunia teknologi yang berkembang pesat ini.
Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang penting seperti pemikiran kreatif dan inovatif, pemikiran kritis dan keupayaan belajar. Ciri yang ketiga ialah kemahiran kepimpinan. Kemampuan bekerja dengan berkesan dan memimpin orang lain adalah penting, terutamanya dalam dunia yang semakin saling berkait ini. Dalam dialog nasional ada berkata, kepentingan memupuk kepimpinan dan keupayaan bekerja secara berkesan dalam satu pasukan bagi setiap murid sering dibangkitkan. Sistem pendidikan berusaha membantu setiap murid mencapai potensi masing-masing sepenuhnya melalui pelibatan sebagai pemimpin serta bekerja dalam kumpulan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan mempunyai 4 unsur iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan keterampilan komunikasi. Ciri yang keempat ialah kemahiran peribahasa. Setiap murid akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua atau bahasa komunikasi antarabangsa. Setiap murid juga akan berpeluang mempelajari bahasa tambahan. Kepelbagaian Malaysia yang unik dengan warisan berbilang budaya memberikan kelebihan daya saing kepada semua. Murid akan terus berpeluang untuk mempelajari bahasa Cina dan Tamil di sekolah jenis kebangsaan. Kini, sesetengah sekolah kebangsaan juga menyediakan peluang untuk mempelajari bahasa ketiga seperti bahasa Cina, Tamil, Arab, Iban dan Kadazan Dusun. Pada peringkat menengah pula, peluang ini diperluas untuk meliputi bahasa antarabangsa lain. Selepas jangka masa tertentu, semua murid akan digalakkan untuk belajar sekurang-kurangnya 3 bahasa bagi membolehkan mereka bekerjasama dan berkomunikasi secara berkesan dengan rakan dalam kalangan rakyat Malaysia dan juga negara jiran dalam dunia global masa ini. Ciri yang kelima ialah etika dan sasiah. Sistem pendidikan akan mempersiapkan setiap murid supaya berani menghadapi cabaran pada masa hadapan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal dan mempunyai keberanian melakukan apa yang betul. Penekanan ini diberikan kepada setiap murid dengan mewujudkan satu set prinsip, termasuk nilai bersama yang kukuh yang didukung oleh semua rakyat Malaysia iaitu kerohanian, integriti dan tanggungjawab sivik. Yang terakhir ialah identiti nasional. Rakyat Malaysia perlu mempunyai rasa tidak berbelah bagi tentang identiti nasional dan berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk memupuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid tanpa mengira etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau lokasi harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Pencapaian patriotisme ini memerlukan semangat keterangkuman tinggi yang diperoleh dengan belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain serta hidup bersama dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia. Identiti nasional juga memerlukan setiap murid memahami sejarah Malaysia, berkongsi pengalaman dalam dan luar sekolah dan berkongsi aspirasi untuk masa depan Malaysia. Dengan wujudnya 6 aspirasi murid ini, ia dapat memberikan dorongan kepada tenaga pengajar untuk membantu pelajar agar tidak mudah putus asa di dalam pembelajaran dan dapat melahirkan pelajar yang seimbang dalam segala aspek. Kesimpulannya, falsafah pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan mewujudkan kesepaduan insan. Usaha-usaha yang dilakukan ini bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang taat setia dan bersatu padu, melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera. Selain itu, melalui falsafah pendidikan ini juga, negara dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang diperlukan demi kemajuan negara. Akhir sekali, nilai-nilai murni yang diterapkan dalam pendidikan seperti perbuatan baik, peradaban dan tata susila manusia dalam hubungan antara manusia, alam sekitar dan Tuhan menjadi tunjang utama kepada pembentukan insan yang bertauliah.